Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa faqihna aqwalana. Apa kabar ayah-ayah dan ibu-ibu, cikgu-cikgu, guru-guru, ustaz-ustaz dan ustazah, serta yang Ustaz Pitu kasih sekalian, anak-anak murid yang berada di rumah, yang berada di mana-mana pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga antum semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera, dalam afiat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah dalam video kali ini kita nak belajar tentang solat fardu. Apakah maksud solat? Dari segi bahasa, solat ni bermaksud doa. Dari segi syarak, perbuatan dan perkataan yang tertentu dimulai dengan dan diakhiri dengan salam. Apakah hukum solat fardu? Hukum solat fardu adalah wajib. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Baik, apakah syarat-syarat wajib bagi solat fardu? Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Ketiga, berakal. Keempat, tidak buta dan tuli dalam satu masa. Seterusnya, suci daripada haid dan nifas. Dan seterusnya, sampai seruan ajaran Islam kepadanya. Baik, apakah pula syarat-syarat sah solat? Bersih tubuh badan, pakaian dan tempat solat daripada najis. Yakin masuknya waktu solat. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Menutup aurat dan menghadap ke arah kiblat. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, solat adalah satu tanggungjawab dan amanah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan solat. Bayangkan adik-adik, daripada 50 waktu yang Allah perintahkan, sehinggalah kelima Rasulullah SAW minta kurang dengan Allah SWT, sampailah ke hari ini diwariskan syariat solat ni. Jadi nak tak nak, mahu tak mahu, hal ini adalah fardu, wajib. Kita kena buat solat. Orang yang kasih akan Allah akan menjaga solatnya. Orang yang tidak kasih akan Allah, dia tidak menjaga solatnya. Oleh itu, syariat solat ini adalah satu syariat yang sangat ditekankan. Hukumnya wajib. Bahkan ada dalam rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa? Mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam kedua apa? Menunaikan solat. Nampak tak? Menunaikan solat. Punya tingginya makamnya ini, sampailah menunaikan solat ini berada di nombor 2 di dalam rukun Islam. Apakah waktu-waktu solat? Ada 5 waktu, iaitu waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Inilah 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan untuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah rukun-rukun solat? Yang pertama sekali ialah berdiri betul. Sebagaimana kita nak berdiri tu, kena diri betul. Kalau diri membongkok, diri sengit ke kanan, diri sengit ke kiri, alignment tak betul, makna ini bukan berdiri betul. Makna yang pertama sekali kena berdiri betul. Yang kedua apa adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Niat. Innamal a'malu binniyat. Niat kita kena betul. Kalau kita nak solat fardu subuh, niat itu mestilah niat solat subuh. Tak boleh kalau kita nak solat subuh, niat kita niat solat fardu maghrib, tak boleh. Tak sah solat. Ini adalah rukunnya. Jadi rukun yang kedua ialah niat. Dan yang ketiga, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takbiratul ihram. Apa maksud takbiratul ihram? Takbiratul ihram maksudnya
Yang pertama, mengangkat takbir yang pertama itu. Allahu Akbar. Yang pertama itu. Ya, adik, takbiratul ihram adalah rukun solat. Yang seterusnya, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Wajib, ini ada di dalam rukun solat. Bagaimana bacaan surah Al-Fatihah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah, membaca suratul Fatihah adalah salah satu rukun solat. Adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selepas membaca surah Al-Fatihah, rukunnya adalah rukuk. Rukuk itu di mana postur badan kita begini, 90 darjah gini, tegak gitu. Rukuk. Dan apa bacaan masa rukuk? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali yang kita baca itu, ya. Baik, seterusnya i'tidal. I'tidal ni apa? Perbuatan selepas rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Selalu kita dengar imam cakap Sami'allahu liman hamidah. Kat situ dipanggil i'tidal. Dan seterusnya dipanggil sujud. Sujud ni apa, adik? Perbuatan waktu kita turun paling bawah sekali. Kita sujud itu dengan 7 anggota itu, yang dahi ini, yang tapak tangan, lutut, dan kedua perut ibu jari kaki di bawah. Ini dipanggil sujud. Kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Pandai adik-adik. Baik, seterusnya duduk antara 2 sujud. Kita baca apa? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di situ, duduk antara 2 sujud. Baik, yang ke-9 ialah duduk bagi tahiyat akhir. Duduk, perbuatan duduk itu bagi tahiyat akhir itu adalah rukun solat. Yang ke-10, membaca tahiyat akhir. Macam mana tahiyat akhir punya bacaan? Jom kita semak sama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selesai itu membaca tahiyat akhir. Dalam rukun seterusnya ialah membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sependek-pendek salawat di situ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga, tak ada masalah. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang seterusnya, yang ke-12, memberi salam. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama tu, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam ni adalah rukun solat. Dan yang ke-13, tertib. Maka selesai dan sempurnalah solat kita apabila rukun-rukun ini dijaga. Baik, kita teruskan. Baik, pada apakah rukun-rukun solat tadi? Ada pembahagiannya. Ada 3 pembahagiannya. Ini adik-adik yang dirahmati Allah. Yang pertama dipanggil rukun qalbi. Qalbi ni apa? Hati. Ada rukun hati. Rukun qalbi. Yang kedua kita panggil rukun qauli. Qauli ni apa? Qauli ni adalah sebutan yang kita sebut. Dan yang ketiga, rukun fi'li. Rukun fi'li ni apa? Adalah
perbuatan. Maka ada 3 rukun di sini. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qawli, yang ketiga rukun fi'li. Ini susunannya. Apa itu rukun qalbi? Rukun hati. Iaitu niat. Dia berada di hati. Ada qasad di hati. Ada pembenaran di hati ini. Rukun qalbi ini, hati ini. Yang seterusnya rukun qawli, sebutan yang mana kita kena sebut. Yang pertama takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah. Yang kita sebut kan? Itu dipanggil rukun qawli sebab kita sebut dia. Membaca tahiyat akhir, kita sebut kan? Dalam solat kita sebut. Dia tergolong dalam rukun qawli sebab kita kena sebut. Selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Waktu kita tahiyat akhir tu ada solawat. Ni rukun qawli. Dan yang terakhir, memberi salam yang pertama, sebagaimana yang Ustaz bagi tahu yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama itu. Okey. Baik, yang seterusnya ialah rukun fi'li. Fi'li maksudnya perbuatan kita. Perbuatan. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Kalau sakit nak buat guna tak? Kalau sakit boleh duduk. Kalau sakit tak boleh diri, boleh duduk. Tata cara solat duduk kita akan belajar pada edisi-edisi yang seterusnya. InsyaAllah. Cuba kita nak diskusi di sini apakah pembahagian rukun-rukun solat tadi terbagi pada 3, qalbi, qawli dan fi'li. Dan sekarang kita bercakap tentang fi'li. Baik, yang pertama tadi berdiri bagi yang mampu. Kedua, rukuk serta tamakninah. Tamakninah ni apa adik? Tamakninah ni adalah berhenti seketika. Berhenti seketika, tenang seketika. Tamakninah, aman seketika. Ni maksud tamakninah. Rukuk serta tamakninah. Berarti rukuk serta aman sebentar, tenang sebentar. Berhenti sebentar saja. Okey? Baik, seterusnya i'tidal serta tamakninah. I'tidal serta tamakninah. Sebab apa kena tamakninah adik-adik? Tak boleh gesa-gesa. Tak boleh laju-laju. Solat kena ada aman, kena tenang. Setiap rukun ke rukun itu ada aman sebentar, ada tenang sebentar. Adik. Yang seterusnya sujud serta tamakninah. Kita nampak tak? Cantik dia punya. Rukuk serta tamakninah, i'tidal serta tamakninah, sujud serta tamakninah. Kena ada tamakninah. Duduk antara 2 sujud serta tamakninah. Yang seterusnya. Nampak tak? Cantik semuanya ada tamakninah. Yang seterusnya duduk tahiyat akhir. Perbuatan duduk tahiyat akhir itu ialah rukun fi'li. Maka lengkaplah 3 pembahagian rukun ini, wahai adik-adik yang Ustaz kasih sekalian. Baik, adik-adik yang dirahmati oleh Allah SWT, pada perincian yang seterusnya, apakah perkara sunat di dalam solat? Perkara sunat di dalam solat terbagi pada 2. Yang pertama kita panggil sunat ab'ad. Yang kedua dipanggil sunat hayat. Sunat ab'ad ni apa? Sunat yang sangat-sangat dituntut untuk dibuat. Sunat hayat, amalan sunat yang juga dituntut untuk dibuat. Baik, apa beza antara sunat ab'ad dan sunat hayat? Ataupun kita boleh sebut sunat hayat. Kalau kita wakafkan sunat hayat atau sunat hayat ni. Sunat ab'ad, kalau kita tinggalkan sunat ab'ad ni, sunat untuk digantikan dengan sujud sahwi. Manakala kalau sunat hayat, kalau kita tinggalkan tidak mengapa dan tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Apakah contoh sunat ab'ad? Contoh membaca doa qunut. Membaca doa qunut. Kalau doa qunut ni kita tertinggal, terlupa, maka boleh digantikan dengan sujud sahwi. Apakah contoh sunat hayat? Contoh ringkasnya adalah membaca doa iftitah. Kalau tertinggal pun tidak sunat digantikan dengan sujud sahwi. Marilah kita telusuri apakah perkara-perkara sunat ab'ad. Yang pertama, membaca tasyahud awal. Yang seterusnya, duduk membaca tasyahud awal. Selawat ke atas Nabi SAW semasa tasyahud awal. Selawat ke atas keluarga Nabi semasa tasyahud akhir. Membaca qunut,
berdiri ketika membaca kunut, selawat ke atas Nabi, selawat ke atas keluarga Nabi selepas membaca kunut. Hal ini adalah tergolong di dalam sunat abad. Apakah perkara-perkara di bawah sunat hayat? Mengangkat tangan semasa takbiratul ihram, meletakkan tapak tangan kanan di atas tapak tangan kiri, membaca iftitah, membaca ta'awuz. Ta'awuz ni apa adik-adik? Ta'awuzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah ta'awuz. Seterusnya, diam sebentar sebelum dan selepas bacaan Al-Fatihah. Seterusnya, membaca Amin. Seterusnya, bacaan surah lazim. Seterusnya, takbir hendak rukuk. Suatu kita nak rukuk ni, kita takbir. Menyebut Sami Allah. Seterusnya, bacaan tasbih ketika rukuk. Bacaan tasbih ketika sujud. Seterusnya, membaca doa semasa duduk antara dua sujud. Seterusnya, berpaling muka ke kanan dan kiri semasa salam. Perkara-perkara ini adalah sunat hayat. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah SWT, pada perincian yang seterusnya, apakah perkara-perkara yang makruh dilakukan di dalam solat? Makruh ni apa adik-adik yang dirahmati oleh Allah? Berasal daripada kerangka perkataan karoha, benci. Makruh dibenci. Allah Taala tak suka perkara-perkara ini dilakukan di dalam solat. Okey. Baik, yang pertama, memalingkan wajah. Memalingkan wajah daripada arah solat. Tengah semayang, Allahu Akbar, kepala itu dipandang ke kiri, dipandang ke kanan, pandang ke tempat lain, pandang ke langit, pandang ke tempat selain daripada tempat sujud, selain daripada arah solat kita ini, maka hukumnya makruh. Jadi tanpa keperluan, saja pandang kiri, saja pandang kanan. Menahan diri daripada membuang air. Tak tahan nak buang air kecil, tak tahan nak buang air besar. Dua-dua ni sekali tergolong dalam perkara makruh. Kalau rasa kecemasan nak buang air, pergilah, selesaikan dulu urusan kita. Pergi tandas dulu sebelum solat tu, selesaikan dulu urusan segala-galanya. Sebab kalau kita nak solat, pastikan urusan-urusan diri sendiri ini kita selesaikan dulu. Kita selesaikan urusan-urusan ini, barulah kita boleh menunaikan solat dengan tenang, dengan lancar, tanpa ada gangguan daripada sifat biologi kita ni. Kita akan sentiasa berkumur. Manusia memang sentiasa berkumur. Jadi makruh kalau kita solat tu dalam keadaan menahan. Mana tu dia duk tahan, duk kerut. Apa nak jadi adik? Jadi jangan tahan air kecil, mahapun air besar. Air kecil pun tak boleh tahan, apatah lagi air besar. Tak? Jangan tahan, makruh hukumnya. Baik, solat dalam keadaan mengantuk. Bahkan kalau kita ngantuk adik-adik, tidur dulu. Dengan syarat waktu solat tu masih panjang. Ingat saya pesan ni, kalau mengantuk, tidur dulu dengan syarat waktu solat tu masih panjang, masih ada. Kalau sengaja mewujudkan keadaan mengantuk itu, meletihkan diri itu, sengaja meletihkan diri, mengantuk itu, hadir, bahkan waktu solat itu makin pendek, takut boleh jadi hukum haram pula. Itu sebab solat tu di awal waktu. Faham tak maksud dia sini? Jadi makruh kita solat dalam keadaan mengantuk. Kita cerita secara ringkas ni. Kalau cara dalamnya boleh jadi begitu adik-adik. Hati-hati. Hati-hati. Jangan kita sengaja campakkan diri kita dalam kebinasaan sampailah tuntutan fardu ini terganggu, terbatas disebabkan kelalaian kita sendiri. Jangan main-main. Okey, baik. Yang seterusnya perkara makruh dalam solat ni, memandang sesuatu yang melalaikan. Time semayang pula nak dikiranya berapa jumlah bulu-bulu fabrik pada sejadah. Time solat itulah nak cerita, kenapa warna kuning sejadah ni, kenapa tak warna biru ke, merah ke. Time itulah nak difikirnya. Ini jangan dibuat. Main-main jari, tengah semayang main jari, main butang, duk pegang-pegang baju. Time semayang inilah nak fikir-fikir benda ni. Bahkan di luar waktu solat boleh je nak tengok butang okey, tapi dalam solat juga ujiannya.
ingat adik-adik, itu perbuatan itu makruh. Bahkan kalau pergerakan itu jadi pergerakan besar 3 kali berturut-turut, boleh jadi batal solat. Hati-hati. Jadi tadi adalah antara perkara-perkara makruh di dalam solat. Baik, adik-adik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara-perkara yang membatalkan solat? Pertama, meninggalkan salah satu rukun solat. Contoh kita nak ambil apa? Meninggalkan salah satu rukun, membaca Al-Fatihah. Solat tapi tak baca Al-Fatihah, batal solat dia. Simple. Tinggal salah satu rukun solat tu, batal solat. No doubt. Yang kedua, bercakap dengan sengaja. Tengah semayang bercakap. Tengah semayang dia bercakap pula. Tengah semayang, Allahu Akbar. Mika dak pergi ke kenduri rumah senang tu. Yang member pula boleh menjawab di sebelah tu. Mana boleh, Covid lah. Covid disebutnya. Covid. Sudah berbual pula dalam solat. Bercakap pun dah batal, apatah lagi berbual. Ingat ni Ustaz bagi contoh. Bagi contoh. Kalau bercakap tak boleh, menyanyi lagi tak boleh. Mana dah tahu kok ada seorang jemaah terlupa nak padamkan ringtone. Ringtone pula lagu lama-lama. Lagu lama, contoh of Fatimah kan. Tengah semayang nanti apa? Deng 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 deng. Kenanganku. Hati dia dah mula dah. Kepadamu di waktu engkau di sampingku. Sudah. Risau pula tersambung. Itu yang kita nak risau tu. Sebab nak solat tu, tutup dulu atau setkan handphone kita dalam keadaan mode senyap. Hati-hati jangan bercakap pun sengaja. Apatah lagi menyanyi. Na'udzubillah min zalik. Baik, seterusnya berhadas kecil ataupun besar, batal solat. Solat kita batal sebab kalau tengah solat ada keluar hadas. Ada keluar hadas besar atau kecil, batal solat. Terkena najis pada pakaian ataupun badan, batal solat kita. Batal solat kita. Berarti kalau tersedar ada najis kat pakaian tu, batal solat dah, memang batal dah. Keluar dari solat, bersih, cari baju lain lah. Cari pakaian yang bersih lain. Terkena badan, bersihkan taharah. Kita ambil konsep taharah balik. Sucikan diri balik, bersihkan badan balik. Ambil air semayang balik dan solat lah. Terbuka aurat dengan sengaja. Sengaja terbuka aurat, batal solat. Ketawa mengeluarkan suara. Sudah semayang ketawa. Mungkinlah ada lawak, tiba-tiba lawak berlaku depan kan. Lawak terketawa. Kadang-kadang anak kecil punya ragam kan. Kita dah tak boleh nak tahan, datang ke depan kita duk joget. Kita pun dah tak tahan. Terbagi. Batal solat. Batal. Jaga-jaga ya adik-adik. Jangan ketawa dalam solat. Ni Ustaz nak tegur. Kadang-kadang bila Ustaz dan Ustazah ajar adik-adik buat amali solat, ada yang main-main. Janganlah main-main. Kita nak semayang ni. Kita nak menghadap Allah SWT. Main dia. Nak main, bila time main kita main. Time solat kita solat. Ubah ya perangai ni. Ustaz tak nak perangai main-main lagi ya. Ingat ya. Baik. Makan dan minum dengan sengaja. Sudah. Tengah semayang boleh makan. Ni masalah ni adik-adik. Tengah semayang tengok awak kembung pipi belah kanan. Dok ngunyah tu. Ada rotation tu pipi dia tu. Ciki dia macam ciwi. Sudah, swinggam masuknya. Tak boleh, batal solat. Tak boleh makan, tak boleh minum. Batal solat. Yang seterusnya, berubah niat. Niat berubah. Tak tahulah niat apa. Niat dia mula nak solat, tapi niat tu berubah. Tak nak solat lah, batal lah solat. Niat tu berubah. Seterusnya, bergerak 3 kali berturut-turut. Anggota besar bergerak 3 kali. Berjalan ke sana mari lebih 3 kali berturut-turut. Batal solat itu. Berpaling dada dari arah kiblat. Bila dada ini berpaling dari arah kiblat, pusing ke kiri ataupun pusing ke kanan, maka batal solat. Jelas dah. Dan yang terakhirnya murtad, itu keluar agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Inilah perkara-perkara yang membatalkan solat. Baik adik-adik, apakah syarat sah solat? Yang pertama, mesti yakin masuknya waktu solat. Kedua, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Yang mesti suci. Ini baru
syarat sah. Yang tadi kita belajar syarat wajib. Yang seterusnya anggota badan kita, badan kita ni, pakaian kita dan tempat kita nak solat itu mestilah bersih dan suci. Yang seterusnya menutup aurat dengan sempurna dan menghadap ke arah kiblat. Ini adalah syarat sah solat. Waktu seterusnya, waktu yang diharamkan untuk kita bersolat, itu waktu istiwa. Istiwa ni ialah kedudukan apabila matahari itu berada betul-betul atas kepala kita dan bayang-bayang jatuh di bawah kaki kita. Maka waktu ini adalah waktu diharamkan untuk kita melakukan solat. Waktu ini adalah api neraka sedang menggeladak dan syaitan berkeliaran pada waktu ini. Disebablah waktu ini diharamkan untuk kita menunaikan solat. Waktu ini panjang dia dalam 5 minit ke 10 minit saja. Dalam 5 minit ke 10 minit waktu matahari itu terik, waktu inilah diharamkan waktu solat sebelum masuknya waktu solat zuhur, lebih kurang gitu ya. Waktu seterusnya diharamkan kita untuk melakukan solat adalah ketika matahari berwarna kuning kekuningan sampailah ia tenggelam. Ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, Ustaz bacakan ya. Thalath sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi' wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tamila asy-syamsu wa hina tadayyafu asy-syamsu lil-ghurubi hatta taghrub. Artinya ada 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita solat dan mengubur jenazah di dalamnya. Ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika unta berdiri di tengah hari yang sangat panas sekali, yakni waktu tengah hari, sampai matahari condong, dan ketika matahari condong menuju terbenam hingga terbenam. Jadi jelaslah waktu ketika matahari kekuningan sampailah ia tenggelam, ini adalah waktu yang diharamkan untuk kita solat. Waktu ini sangat singkat dan sangat pantas. Waktu ini haram untuk melakukan solat. Baik adik-adik, tadi kita belajar waktu-waktu yang diharamkan untuk solat. Dia ada lagi perincian dia, waktu-waktu yang diharamkan solat yang berhubung dengan perbuatan. Yang tadi berhubung dengan waktu, ini dengan perbuatan. Yang pertama, selepas menunaikan solat subuh sehingga terbit matahari. Selepas tunaikan solat subuh tu dah tak ada solat dah lepas tu. Yang kedua, selepas melaksanakan solat asar sehingga terbenam matahari. Ini kerana 2 perbuatan ini, ini adalah waktu-waktu yang diharamkan untuk solat yang berhubung dengan perbuatan pula. Dengan 2 sebab ini. Jadi kesimpulannya, waktu-waktu yang dilarang untuk kita solat ni, Ustaz secara general, secara generalization, secara konklusinya Ustaz buat kesimpulan. Pertama, solat yang tidak memiliki sebab saat kita kerjakan dia, itu setelah solat subuh itu. Kalau kita dah selesai solat subuh, maka selepas itu kita dilarang untuk mengerjakan solat yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, tidak ada solat selepas solat subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada solat setelah solat asar sampai matahari tenggelam. Ini dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama, selepas solat subuh itu sampai matahari terbit itu ya. Yang kedua, solat ketika matahari tengah terbit. Saat matahari tengah terbit ini, kita dilarang mengerjakan solat sampai kira-kira matahari terbit setinggi 1 tombak. Ini yang kita kata syuruk tadi tu kan. Gitu. Yang ketiga, saat-saat istiwa. Saat istiwa ni, waktu matahari tepat berada atas kepala kita, bayang-bayang tu berada bawah kaki. Kat sini kita dilarang untuk mengerjakan solat sebagaimana hadis yang Ustaz dah sebut sebentar tadi. Baik, yang keempat, selepas melaksanakan solat asar hingga nak terbenam matahari. Macam mana hadis yang tadi cerita tu? Hadis yang tadi tu, maksudnya selepas solat asar sampai nak terbenam matahari tu, ini adalah waktu yang diharamkan untuk solat. Tapi yang untuk istiwa tadi tu dikecualikan untuk solat Jumaat, dibolehkan dikerjakan saat waktu istiwa tu sebab waktunya memang jatuh pada ketika itu. Baik. Yang seterusnya, yang terakhir,
saat terbenam matahari, iaitu matahari terbenam hingga dia sempurna terbenam. Perjalanan dia nak terbenam terlalu singkat waktu itu berlaku. Jadi ada 5 sebab ni lah yang menjadi waktu-waktu yang diharamkan untuk bersolat. Baik, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana biasa pada penghujung setiap video-video pendidikan Ustaz, kita akan share sebuah lagu. Mudah-mudahan dia menjadi formula untuk mengingat segala perincian yang telah kita belajar daripada awal video sampailah ke akhirnya. Mudah-mudahan menjadi manfaat pada semua, insya-Allah ya. Insya-Allah. Terimalah spontan buat anda semua. Bila bercakap tentang solat, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Solat bererti doa, dimulakan dengan niat, diakhirkan dengan salam. Hukumnya wajib bagi orang Islam, balik dan berakal, tidak buta dan tuli dalam satu masa. Suci dari haid dan nifas, sampai seruan ajaran padanya. Syarat sah solat, bersih dari hadas, pakaian tempat sujud dan juga badan. Telah masuk waktu di kau yakin, kau tutup aurat, menghadap ke kiblat, itu syarat sah solat. Rukun solat berdiri betul niat, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku' i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk bagi tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, membaca selawat, memberi salam dan juga tertib, itu rukun solat. Perkara sunat di dalam solat ada 2, sunat abad, sunat ayat. Sunat abad, kalau ditinggalkan sunat diganti dengan sujud sahwi. Manakala sunat ayat, tak perlu ganti pun tak mengapa. Bicara tentang solat, perkara makruh dalam solat, jangan berpaling dari kiblatmu, wajahmu, fokuslah kepada solatmu. Jangan bermain-main jarimu, jangan bermain-main pakaianmu, berikanlah fokus dan khusyuk pada solatmu. Ayo bicara tentang waktu solat. Bermula waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu yang diwajibkan untuk kita solat. Janganlah kita meninggalkan solat. Alhamdulillah, selesai sudah. Sebuah lagu spontan saja yang Ustaz buat untuk
anda semua. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat dan manfaat daripada video ini. Jangan lupa untuk subscribe Dato' Inhat, share pada semua guru-guru kafah, pada semua guru-guru pendidikan Islam, pada semua anak-anak. Mudah-mudahan sikit sebanyak Ustaz dapat manfaat daripada video ini. Tolong doa untuk mak ayah Ustaz. Itu saja. Tolong doa untuk keluarga Ustaz. Mudah-mudahan antum semua dapat kebaikan, Ustaz juga dapat kebaikan. Mudah-mudahan memberi muhasabah pada Ustaz juga, bahawasanya solat jangan kita tinggalkan dan jangan kita lewatkan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video dan edition yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggal solat, ingatlah pesan